Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 23 Mei 2021 bersama saya Lia Amira Anwarigos. Memulakan berita edisi tengah hari dengan lawatan kerja Menteri Utiliti Sarawak yang juga Adun Kemenang Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang mengadakan pemantauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Balai Raya Sebauh pada Sabtu. Dalam tinjauan itu, beliau berpuas hati dengan pelaksanaan program vaksin yang dijalankan dan berharap pemberian vaksin dapat diteruskan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua daerah Sebauh bermula Sabtu yang dikhususkan kepada warga emas iaitu berumur 60 tahun ke atas. Difahamkan sebanyak 270 dos vaksin diberikan kepada warga emas di daerah Sebauh. Berita seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah mengadakan mesyuarat bagi membincangkan situasi banjir di daerah Mulu, Bario dan Long Lama. Menteri Bertanggungjawab terhadap JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, sebanyak 1.4 tan atau 544 pek makanan dihantar ke tempat yang terjejas akibat banjir. Tengah hari ini dengan kerjasama daripada Maswing, maka itu the first supply to the flood victims telah pun diatur dengan sebanyak 1.2 tan bahan makanan dan jumlah yang kita terima pangsa banjir ini ialah 544 orang. Ya. Jadi esok dan lusa kita akan teruskan, Jabatan Kebajikan Miri akan meneruskan menghantar barang-barang makanan kepada semua mangsa banjir. Beliau berkata demikian semasa ditemui di lapangan terbang Miri bagi meninjau persiapan penghantaran bekalan makanan kepada mangsa banjir di kawasan Mulu pada Sabtu. Penghantaran bantuan bekalan makanan kumpulan pertama yang dilaksanakan pada Sabtu adalah dengan menggunakan khidmat pesawat jenis Twin Otter Maswing. Speaker DUN Sarawak yang juga Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Operasi Maswing, Kapten Nasaruddin A. Bakar kerana membantu dalam usaha penghantaran bekalan kecemasan bantuan makanan mangsa banjir di Mulu. Including Kampung Long Iman, Kampung Batu Bungan, Kampung Melinau and also Kampung Long Terawan. Today, Maswing can only fly in 1,200 kilo, which is about slightly more than 100 food packs, which will be mainly for Long Iman today. And tomorrow, Maswing will launch another flight to bring another 1,000 plus kilo. And hopefully on Monday, depending on whether or not Bomba can also get the helicopter ready on Monday. So total food packs for the area is 544 for these four longhouses. Manakala di Dun Batu Danau, Adunnya Paulus Palugumbang telah mengadakan lawatan kerja ke Kampung Penganan Jalan Kubong. Lawatan tersebut bertujuan menyaksikan penyerahan nota terima balik tapak bagi projek membina Dewan Serbaguna Kampung Penganan Jalan Kubong daripada Jabatan Kerja Raya JKR Limbang kepada Ketua Kampung berkenaan. Projek pembinaan Dewan Serbaguna itu menggunakan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Adun Batu Danau dengan kos sebanyak RM350,000. Dalam lawatan itu, Paulus turut melihat bilik stor Biro Wanita Kampung berkenaan yang dibina menggunakan peruntukan daripada Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah dan Adun Batu Danau. Selanjutnya pula, pengoperasian Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Dewan Masyarakat Melayu Kapit semakin mendapat sambutan oleh penduduk setempat. Pegawai Komandan Hospital Medan Kapit, Lieutenant Kolonel Dr. Saiful Anwar Ju Elias Ju Ahmad berkata, hospital tersebut ditubuhkan untuk membantu pihak Hospital Kapit dalam menangani pesakit-pesakit biasa bagi mengurangkan kesesakan pesakit di Hospital Kapit dan memberi lebih keperluan untuk merawat pesakit COVID-19. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia Kapit ini telah dibangunkan dan beroperasi sepenuhnya bermula pada tanggal 10 Mei 2021. Penubuhan ini adalah hasil daripada mandat daripada pucuk pimpinan kami di Angkatan Tentera Malaysia bagi membantu pihak Hospital Kapit
dalam menangani pesakit-pesakit yang bukan COVID, yang non-COVID, supaya pihak Hospital Kapit dapat memberikan perhatian lebih untuk menangani pesakit-pesakit COVID di sana. Ujar beliau lagi, hospital tersebut terdiri daripada kelompok perubatan, kelompok hospital, kelompok keselamatan, perkhidmatan sokongan hospital dan jururawat serta pembantu perubatan. Tambahnya, kemudahan kelengkapan yang terdapat di Hospital Medan Kapit adalah perkhidmatan rawatan, perkhidmatan X-ray, perkhidmatan resus makmal dan farmasi, mempunyai 2 wad lelaki, 16 katil dan wad perempuan 16 katil, manakala wad tambahan 8 katil dan pendingin hawa sebanyak 6 unit. Dalam pada itu, beliau menyeru penduduk di Kapit untuk tidak risau kerana penubuhan Hospital Medan adalah bagi membantu dan mengurangkan beban di Hospital Kapit yang semakin sesak akibat penularan penyakit COVID-19. Hospital ini adalah kawasan yang selamat kerana kami menangani pesakit-pesakit yang bukan COVID dan kami menjalani SOP yang begitu ketat yang mana kita pastikan setiap pesakit yang datang di sini mesti mempunyai keputusan bebas daripada COVID-19. Maka dengan itu saya ingin nyatakan jugalah di sini bahawa penduduk sekitar ini tidak perlulah bimbang terhadap keberadaan hospital ini yang berada berdekatan dengan pemukiman atau perumahan kediaman mereka, kerana kami bukanlah satu hospital yang mempunyai penyakit yang COVID positif, ya. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatat 749 kes positif baharu COVID-19 pada Sabtu, yang mana peratusan daripada jumlah itu kebanyakannya dikesan melibatkan pergerakan semasa Hari Raya lepas dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 41,620 kes. Berdasarkan kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan terdapat 2 kes kematian baharu akibat wabak tersebut dilaporkan di Hospital Miri. Daerah Asajaya turut bertukar ke status kuning daripada status hijau. Dalam kenyataan sama, JPBNS juga telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi rumah keli Sungai Minus Sarike bermula 22 Mei sehingga 7 Jun 2021. Selain itu, PKPD bagi rumah jugo anak gaid Sungai Petai Sarike dilanjutkan dari 24 hingga 26 Mei 2021. Manakala berikut senarai kawasan-kawasan yang telah ditamatkan tempoh PKPD. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.